Ini run undang-undang ini memang merupakan satu run undang-undang yang dinanti-nantikan oleh rakyat Sarawak kerana ia merupakan satu langkah untuk membetulkan suatu kesalahan dan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional sejak 1976 dengan menurunkan taraf rakan kongsi Sabah dan Sarawak dengan Melaya daripada 3 wilayah kepada salah satu daripada 13 negeri. Ini memang merupakan rang undang-undang yang dibentangkan hari ini, memang merupakan satu langkah pertama untuk membetulkan kesalahan yang dilakukan, dan ia tidak akan berlaku kalau tak ada political tsunami yang berlaku di dalam tahun 2018. Kerana sejak 1976 pindaan perlembagaan lalu itu berlaku, walaupun ada suara di antara rakyat Sarawak bahawa tentang ketidakadilan ini bukan sahaja dari segi taraf kedudukan negeri Sarawak, tetapi juga berkenaan peruntukan pembangunan, taraf pembangunan untuk negeri Sarawak berbanding dengan Semenanjung sini. Walaupun ada suara-suara yang kuat berkenaan perkara ini, tetapi langsung tidak dipedulikan oleh Barisan Nasional. Pada zaman UMNO bermaharaja lera, pada zaman itu kalau kita sebut nak hak Sarawak, ISA masuk. Tetapi pada zaman sekarang, khususnya selepas ada ganti mengambil alih itu kerajaan oleh Pakatan Harapan dalam tahun 2018, Pakatan Harapan, kerajaan Pakatan Harapan yang mengambil langkah pertama itu untuk membentangkan run undang-undang untuk membetulkan satu kesalahan yang dilakukan dalam tahun 1976. Tetapi malangnya pada masa itu, rang undang-undang kami telah ditolakkan oleh GPS bersekongkol dengan UMNO dan PAS. Dan oleh itu saya rasa memang hari ini kita ada rang undang-undang yang serupa ni dibentangkan, kita akan sokong. Kita walaupun sebelum itu GPS tak sokong rang undang-undang yang kami bentang, tapi kita tak akan balas dendam. Kerana untuk Pakatan Harapan, untuk kami mementingkan kepentingan Sarawak lebih daripada kepentingan politik, tak serupa dengan GPS. Oleh itu kami akan sokong, tapi saya nak sebutkan, this amendment come 2 years too late. Telah terlambat 2 tahun. Kerana ia hanya merupakan satu langkah pertama untuk membetulkan apa ketidakadilan yang dilakukan oleh Barisan Nasional sepanjang 50 tahun selepas pembentukan Malaysia. Dan oleh itu saya ada buat cadangan tentang otonomi pendidikan dan kesihatan supaya diturun kuasa kepada kerajaan negeri, tapi malah lagi ia ditolakkan. Saya rasa kenapa kerajaan Perikatan Nasional itu tergesa-gesa sekarang nak membentangkan rang undang-undang ini, kerana nak menghadapi pilihan raya negeri Sarawak. Saya rasa kalau tidak, selepas Sheraton Move sudah 2 tahun tak buat apa-apa, tetapi sekiranya pilihan raya negeri Sarawak datang, barulah ada rang undang-undang yang dibentangkan. Oleh itu saya rasa, oleh kerana ia merupakan langkah pertama dan ini hanya berkenaan dengan tarifan Malaysia, dan ia tidak bermakna kalau tidak disusuli dengan langkah kedua, langkah ketiga di mana ia berkenaan penurung kuasa kepada negeri, iaitu otonomi dalam bidang kesihatan, perubatan dan pendidikan. Oleh itu saya telah buat satu cadangan kepada pindaan kepada run RUU ini. Malangnya, walaupun Menteri Undang-Undang daripada
GPS daripada Sarawak. Nampaknya cadangan saya untuk penurunan kuasa kepada negeri itu dalam bidang perubatan dan kesihatan dan pendidikan ini telah ditolak oleh Menteri Undang-Undang. Cadangan saya dimasukkan pada hari 30 hari bulan November 2021. Ada 2 minggu sampai hari ini. Takkan kabinet tak boleh bincang, takkan Menteri Undang-Undang tidak berbincang dengan kerajaan negeri. Apa sebabnya ditolakkan dan tidak diterima? Bukankah GPS lalu di Sarawak melaung-laung kuat tentang nak otonomi pendidikan, nak otonomi kesihatan dan perubatan, tetapi cakap besar sana, cakap besar di negeri Sarawak, masuk parlimen di sini, walaupun ada cadangan untuk penurunan kuasa kepada kerajaan negeri, tak terima. Apa sebabnya? Saya nak minta satu penjelasan juga daripada itu Menteri Undang-Undang. Dan akhir kata, walaupun 2 tahun terlambat, tetapi late is better than never, dan saya rasa pindaan ini tak akan memberi apa-apa kesan atau tidak bermakna kalau tidak disusuli dengan penurunan kuasa kepada negeri Sarawak dalam beberapa bidang yang saya sebut itu. Oleh itu saya haraplah kerajaan jangan tunggu lagi sampai pilihan raya negeri yang akan datang ke-13 barulah bincang perkara ini. Saya harap langkah kedua, langkah ketiga untuk membetulkan apa-apa ketidakadilan yang dilakukan oleh Barisan Nasional sepanjang 50 tahun lebih boleh dipercepatkan. Dengan kata-kata ini, saya menyokong IUU ini. Sekian, terima kasih.